أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan saf kepimpinan jamaah, tuan-tuan imam, muazzin, tidak lupa kepada saf kepimpinan surau, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa, dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selaku ahli jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah, istiqamah dalam mencari keimanan dan ketakwaan, dan istiqamah juga kita berpegang kepada akidah yang benar sehingga kepada penghujung nafas yang terakhir, insya-Allah. Baik, kita masih lagi dalam membicarakan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita telah lihat bahawa beberapa hadis Nabi SAW, antara lain Nabi sebutkan di sana bahawa tanda-tanda kiamat itu iaitulah dalam satu hadis yang panjang lebar yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa tidak akan berlaku kiamat sehingga adanya dua golongan besar yang berbunuh sedangkan mereka mempunyai dakwah yang sama. Kemudian ada juga di sana bahawa ramainya pendusta ataupun ramai dajjal. Dajjal itu pendusta. Dan disebutkan juga di sana bahawa ilmu pengetahuan akan dicabut. Itu antara beberapa tanda-tanda yang disebut. Dan kita juga melihat bahawa Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita antara tanda-tanda kiamat itu iaitulah di antara tandanya tibanya kiamat apabila banyaknya qurra. Qurra ni orang yang baik dari segi bacaan. Bacaan yang baik maksudnya pengajiannya pun banyak. Kalau kita boleh relatekan dengan apa yang pernah disebut oleh Asy-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia sebutkan dalam 132 penyakit jiwa. Yang pertama sekali kata Muhammad Said Ramadan Al-Buti, iaitulah ramainya orang boleh mencari ilmu. Cari ilmu ni ramai orang boleh, tetapi nak mengamalkan ilmu itu yang kurang. Ramai ustaz-ustaz yang mengajar kitab, tetapi dia sendiri tidak mengamalkan dengan apa yang diajarkan dengan kitab yang dibacakan. Ramainya ustaz-ustaz yang mengajar tasawuf, tapi dia sendiri pun kadang-kadang tidak bertasawuf. Walhal kalau kita tengok orang-orang dulu, dia tak mengajar tasawuf, tetapi dia sendiri bertasawuf. Dari segi perwatakan dia semua nak tunjukkan benarlah apa yang disebut oleh Asy-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyebutkan bahawa ramainya orang boleh mencari ilmu tetapi terlalu kurang yang mengamalkan. Maka Nabi sebut apa lebih awal daripada itu, iaitu Nabi sebut ramainya qurra, banyaknya qurra, iaitu orang yang baik bacaan dia tetapi sedikit dari segi fuqaha, iaitu orang yang alim, lebih-lebih lagi dalam ilmu fiqh. Bila kita tak faham dalam ilmu fiqh, itu yang akan menyumbang ke arah perpecahan, perbalahan. Ya. Banyak saya bagi contohnya tentang solat. Solat ni kalau kita belajar dalam ilmu fiqh, selalu kita baca fiqh Imam Syafi'i. Tapi kalau kita baca banyak dalam kitab-kitab fiqh perbandingan agama, baru kita jumpa banyak benda. Jadi bila banyak benda itu tujuannya apa? Supaya kita tak bergaduh.
Waktu tahiyat di mana pandangan mata. Waktu kita bertahiyat, Nabi SAW bila dia duduk bertahiyat, matanya kata Aisyah radhiyallahu anha tidak berganjak daripada memandang jari dia. Tu Nabi solat. Tapi kalau kita waktu duduk tahiyat tak pandang jari, batal tak? Tak batal. Cuma tak ikut sunnah saja. Tapi kadang-kadang orang yang terlalu ni dia kata, mana boleh kena tengok jari. Lain-lain kali tu yang dia terang, dia cucuk jari tu kat mata kawan. Ya. Ni sebab apa? Sebab tak faham fiqh, jangan ada bergaduh. Ya, tengok balik ya, dalam hukum. Dan banyaknya golongan umara, iaitu golongan umara ini siapa? Golongan yang dikatakan di sana pemerintah, pentadbir, ya, dan sedikit sangat umanah, orang yang setia ataupun orang yang boleh dipercayai. Itu antara tanda-tanda yang kita dah tengok dalam pertemuan yang lalu. Baik, malam ini kita lihat beberapa hadis lagi yang Nabi sebut tanda-tanda kecil kiamat itu. Di antaranya kata Nabi SAW satu hadis yang mana diriwayatkan daripada Salamah binti Al-Khiraj. Katanya Rasulullah SAW bersabda, antara tanda-tanda saat tiba dan datangnya hari kiamat. Tanda-tandanya apa? Kata Nabi, iaitu ahli jamaah. Ni kena kat kita ni, kena hati-hati. Ahli jamaah di dalam masjid terlalu ramai sehingga akan bertolak-tolak antara satu sama lain. Tolak apa? Tolak untuk menjadi imam. Engkau lah, pakat tak jadi. Semua pakat tak mau jadi imam. Tolak kau, tolak aku, tolak engkau, tolak aku. Akhirnya tak ada semayang berimam. Yang tidak didapati seorang pun di kalangan mereka yang boleh menjadi imam semayang bersama-sama dengan mereka. Tapi kita tak nak masalah berlaku sebab kita berlepas PKP. Waktu PKP dulu semua akan jadi pak imam dah kat rumah. Imam dengan isteri dan anak-anak jadi insya-Allah. Jangan bimbanglah tuan-tuan, semayang di surau, di masjid sama je. Kalau di rumah tuan-tuan buat apa? Saya di rumah baca ya, selepas surah Fatihah tu yang saya baca surah Al-Ikhlas je ustaz. Bacalah surah Al-Ikhlas pun. Tak boleh ustaz, dia pun nak suruh baca ayat panjang-panjang. Siapa dia yang nak ayat panjang? Kadang-kadang seorang yang nak ayat panjang, 10 orang tak nak ayat panjang. Kita duk kira yang seorang tu. Maka sebab tu jangan kira. Yang penting kita buat untuk siapa? Kita beribadah kerana Allah, mencari redha Allah, bukan kita mencari pandangan manusia. Maka dalam konteks ni jangan bimbang. Kalau tuan-tuan baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas lah. Masuk rakaat kedua nak baca apa? Bacalah surah An-Nas. Ataupun nak Al-Ikhlas lagi, bacalah, tak ada masalah. Sebab Al-Ikhlas ni bukannya lekeh. Surah Al-Ikhlas yang kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang kita baca tu. Apa kata Nabi SAW? Dia punya kelebihannya, kata Nabi, seperti mana dia membaca surah Al-Ikhlas tu, dia akan mendapat seperti mana ganjaran dia membaca 1/3 Al-Quran. Bila mana dia membaca surah Al-Ikhlas, sama seperti mana dia membaca 1/3 Al-Quran, ganjaran dia akan dapat. Kalau dia baca 3 kali, maksudnya macam dia baca 1 Al-Quran. Sebab tu Nabi pernah beri teka-teki kepada Sayyidina Ali, kepada sahabat-sahabat yang ada ketika itu, Sayyidina Umar semua ada. Kata Nabi, ada tak di kalangan kamu yang boleh khatam Al-Quran dalam masa seminit 2? Jawab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mana mungkin ya Rasulullah untuk khatam Al-Quran dalam masa sesingkat itu. Maka tiba-tiba Sayyidina Ali yang masih kecil ketika itu mengangkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, aku boleh membaca dengan cara apa? Dia bacakan 3 kali surah Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, benarlah wahai kamu Ali, kerana 3 kali membaca Al-Ikhlas itu sama seperti mana kita membaca keseluruhan isi Al-Quran. Tapi jangan pula kita salah faham. Lepas tu tak nak baca Quran, baca Al-Ikhlas je. Al-Quran kena baca juga sebab Al-Quran tu kalamullah.
Al-Quran tu di dalamnya mengandungi, terkandung di dalamnya segala petunjuk. Itu sebabnya kita di dunia ini sebagai pemandu yang sedang memandu perjalanan kehidupan. Kalau kita bawa kereta, kita perlukan pemahaman tentang pemanduan. Kita kena faham tentang undang-undang jalan raya. Apa kesalahan yang tidak boleh buat, apakah benda yang boleh kita lakukan, di mana kita boleh tambahkan speed had laju kita, di mana kita kena kurangkan had laju kita. Maka semua itu kita kena faham untuk menjadi seorang pemandu yang berhemah. Itu di mana? Di jalan raya. Tetapi pemanduan kehidupan ini adalah satu perjalanan yang kita bawa daripada dunia nak menuju ke akhirat, yang endingnya adalah kita mencari syurga Allah. Maka sudah pastilah pemanduan kehidupan ini juga kena mengikut undang-undang lunas-lunas yang telah ditentukan, di mana kita boleh menambah kelajuan. Kelajuan apa? Kelajuan kita dalam beribadah. Boleh tambahkan lagi dengan salat-salat sunatnya. Di mana kita kena halang perkara-perkara yang tak dibenarkan. Di dalam Al-Quran Allah beri, sehingga kan Allah sebut di sana, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kepada ibu ayah. Dilarang. Kalau lah pun tak bagi, maksud kata ada benda-benda yang besar lagi, yang lagi Allah tak beri. Itu dengan siapa? Dengan ibu ayah. Perkara yang melibatkan dengan masyarakat, Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu jangan kamu terlibat dengan riba. La ta'kulur riba. Jangan kamu terlibat makan harta riba. Sebab apa? Sebab riba ni dia melibatkan masyarakat. Bukan dia semata-mata, tetapi melibatkan masyarakat. Maka Islam larang. Islam juga tidak berikan kita minum arak. Innamal khamru wal maisir wal ansar rijsun min amali syaitan. Ada disebut di sana. Islam sebut dalam Al-Quran larangan arak. Ini antara perkara-perkara yang dilarang di dalam pemanduan kehidupan kita nak cari redha Allah. Semua ini ada di mana? Ada di dalam manual pemanduan kehidupan, iaitu Al-Quran. Kerana Allah dah sebut di sana, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini sebagai panduan, hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Jadi kena pandailah baca manual. Tak faham ustaz? Tak faham kena mengaji. Mengaji dulu, mengaji baca dulu. Lepas tu baru faham. Mula-mula dia baca dulu. Kawasan ini kelajuan dia berapa kalau bawa kereta. Tak tahu kenapa. Baca je lah sebab dia dah ada beritahu begitu. Lama-lama baru dia ambil tahu sikit kenapa tak boleh di situ. Oh, situ rupanya tak boleh laju sebab kawasan sekolah, kawasan kampung, ada garis kuning. Begitu juga dengan Al-Quran. Mula-mula kita baca dulu. Kenapa Allah mengharamkan arak? Allah haram, jangan peduli. Walaupun orang lain kata, weh, rugi. Tapi oleh kerana Allah kata haram, kita haramkan untuk diri kita dan ahli keluarga. Lama sikit baru kita fahamkan kenapa Allah mengharamkan arak. Maksudnya, kalau peringkat awal kita dalam kehidupan ini, belajar dulu baca Quran. Walaupun kita tidak faham isi kandungan Al-Quran, baca dulu. Bila kita dah baca, disitulah baru datangnya minat untuk mengetahui apa yang terkandung. Maka mau tidak mau, kita kena didik diri kita, ahli keluarga kita memahami Al-Quran. Hari ini kita ramai hantar anak-anak tuition. Lebih-lebih lagi dalam waktu PKP, sekolah yang singkat. Waktu takut anak-anak tak dapat tangkap pendidikan yang diajar oleh pihak guru di dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Maka kita pun hantar tuition. Baguslah. Tetapi mengapa kita tidak mengambil inisiatif yang sama, hantar anak kita mengaji Al-Quran, fahamkan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan membawa kebajikannya bukan di dunia semata-mata, tapi bawa sampai kepada yaumul akhir. Apa guna kita jadi orang kaya tetapi kita tidak mampu hantar anak untuk mempelajari Al-Quran? Apa kisah sangat kita kalau anak tak boleh berbahasa Inggeris, yang patut kita kisahkan kalau anak tidak boleh membaca Al-Quran? Itu saya sebutkan bahawa hari ini tuan-tuan, kalau boleh kita kena
buat sedikit orang katakan perubahan diri kita dari hari ke hari kerana ajal makin dekat dengan kita. Kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya saya katakan bahawa biar kita mati di atas landasan ilahi. Seperti mana yang berlaku kepada sahabat kita daripada Shah Alam, seorang muazzin. Laungkan azan, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempat menyebut asyhadu alla ilaha illallah, terus dia. Jamaah duk tunggu. Penduduk taman pakat dia tunggu air. Apa dia ni? Berhenti minum air ke apa ke? Tak sambung azan. Pergi tengok rupanya dah tumbang, dah meninggal. Bayangkan akhir kalamnya kalimah la ilaha illallah itu yang selalu kita doa tu, ya Allah ya Tuhanku. Kami yakin benar wahai Allah dengan janji Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pun akan syurga olehmu ya Allah. Hamba Allah ini mengakhirkan kalimah dia dengan kalimah la ilaha illallah. Mati dia dalam keadaan melaung memanggil orang menunaikan solat fardu. Allah Rabbi, satu kematian yang kita lihat sangat baik. Kita ni tak tahu lagi macam mana. Yang duk bawa kitab ke hulu ke hilir duk mengajar, belum tentu lagi. Harap-harap dapat mati dalam surau masjid. Tapi kalau dengar ke anak-anak, dengar ke isteri, dia marah. Apa minta mati kat masjid, saya tak ikut mengaji. Mati sebelah dia pun kalau kita tak beriman, tak jadi juga. Itu yang kita katakan, biar kita mati dikebumikan di mana pun tak mengapa. Yang penting anak-anak kita bekalkan mereka bila mana ayah meninggal, ibu meninggal, kamu bacakanlah ayat suci Al-Quran, sedekahkan. Kerana di mana ibu berada, di mana ayah berada di tanah perkuburan, tetap ganjaran pahalanya akan sampai. Daripada kita dikebumikan di belakang rumah kita, perkuburan di belakang rumah, konon-kononnya dekat dengan rumah kita, tapi rupanya anak duk tengok pengantin malam pertama. Tuan-tuan mana tahu cerita tu, tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan main surau je. Saya tengok TV, saya tahu. Tu saya tolong beritahu tuan-tuan. Duduk kat rumah dia tengok apa program Immortal Song. Pun tuan-tuan tak tahu tu, saya tahu saya tengok TV. Apa gunanya kubur kita di belakang rumah tapi anak duk tengok TV sampaikan tidak membacakan Fatihah, tidak didoakan untuk kita si ibu si ayah yang berada di dalam liang lahat. Sedangkan liang lahat tanah perkuburan itu cuma dekat dengan rumah kita. Maka lebih baik kita berada di mana sekalipun, tetapi kita bekalkan anak kita, wasiatkan anak kita apabila ayah tiada. Jadilah kamu sebagai seorang anak yang mampu memandikan ayah dan ibu. Jadilah kamu orang yang boleh mengimamkan solat ayah dan ibu. Jadilah kamu seorang anak yang menjadi orang terakhir memeluk ayah dan ibu ketika mana jenazah diturunkan di tanah perkuburan. Kita selalu pakai main package bagi dekat tukang gali kubur. Pakcik je lah pakcik, saya tak mampu. Padahal bukan tak mampu apa. Sayang tu pakai long sleeve, kasut berkilat. Tak guna. Lebih baik kita yang turun, peluk ibu kita, peluk ayah kita sebagai pelukan terakhir, turunkan di liang lahat. Itu yang lebih baik. Maka sebab itu jangan berlaku sedemikian. Maka kita kena ada ilmu, setidak-tidaknya mampu untuk menjadi imam. Kerana jangan sampai suasana di mana kita bertolak-tolak di dalam masjid, dalam surau, ramainya jamaah tetapi bertolak-tolak kerana tolak tak boleh nak jadi imam. Harap-harap kita tolak bukan sebab apa, kita tolak sebab ramai yang boleh jadi imam. Kita segan kat dia. Saya nak naik jadi imam, saya segan. Abang Noah ada bacaan dia bagus. Saya segan nak jadi imam sebab apa? Sebab kita Cik Zul punya bacaan bagus, makhraj huruf. Itu sebab kita segan. Kita tolak orang ni. Bukan sebab tolak tak boleh, tapi sebab kita segan orang yang lebih aula, orang yang lebih baik ada, maka sebab tu kita tolak dia. Harap-harap begitu. Jangan sampai tak tahu. Tapi selaku kita yang duduk datang mengaji surau masjid ni, harap kita ada ilmu. Ilmu yang kita dapat kita manfaatkan. Saya sedih baru ni sembahyang Jumaat 2 hari yang lepas,
di satu masjid di negeri Pasir Berdengung. Kita semayang hari ini dan suasana jarak PKP. Memanglah kita nak bagi tempatnya terhad, tapi kita kena faham hukum tetap menjadi hukum. Apabila khatib membaca khutbah, maka kita tidak lagi boleh berkata-kata. Malah kalau kita mengatakan diam sekalipun kepada teman kita yang sedang bercakap-cakap, kita juga akan kehilangan pahala Jumaat. Yang sedihnya, saya dah duduk atas tikar sejadah, Tok Khatib dengan duk baca khutbah ke atas, kita duduk dengar. Ni AJK masjid ni lalu ke depan pergi balik. Saya kata dia AJK masjid sebab dia pakai vest, tulis kat belakang tu AJK masjid, Kampung Berdengung. Kampung Berdengung tu saya sebut lah sebab kita nak pergi tahu tuan-tuan kat mana. Sambil dia duduk lalu tu, dia pegang walkie-talkie. Sebelah kiri ada kosong lagi, boleh masuk. Khatib dia baca khutbah atas mimbar. Dia duk beritahu kawan-kawan yang jaga belakang, suruh masuk lagi jemaah. Sebelah kiri ada kosong, sebelah kiri. Dalam hati saya, engkau ni AJK masjid, patut engkau lebih alim daripada orang lain, kerana masjid kau tiap-tiap malam kuliah. Tiap-tiap malam kuliah, tiap-tiap pagi subuh, Sabtu Ahad ada kuliah, duha kuliah lagi, zuhur kuliah lagi, pun tak faham-faham. Sebab buat kuliah untuk orang, diri sendiri tak nak dengar. Rugi. Sebab tu dalam konteks ini, biar kita ni nampak, kadang-kadang orang kata kejamnya, biar nampak kejam sikit asalkan hukum itu berjalan dengan baik. Buatlah satu pengumuman, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Bermula minggu hadapan, apabila azan kedua dikumandangkan, kami pihak masjid akan menutup pintu pagar masjid. Siapa yang ingin solat jemaat, sila datang awal sebelum azan kedua dikumandangkan. Barulah orang datang awal. Ini buat tak tahu aja. Lepas tu pulang gabut. Dia punya nak jaga hati orang supaya boleh masuk, dia pun tak dapat pahala jemaat. Ini sebab apa? Tak ada ilmu. Maka sebab tu kena lihat balik supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang cari ilmu tapi kita tak beramal. Kemudian hadis Nabi SAW, antara tanda-tanda kiamat lagi, tanda-tanda kecil. Ini tanda-tanda kecil yang akhir yang disebut oleh pengarang kitab. Tapi kalau kita baca dalam kitab, bahawa tanda-tanda kecil kiamat ini tuan-tuan tidak kurang daripada 300 tanda-tanda. Hadis Nabi ini disebut. Dan disebut hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Huzaifah, daripada Nabi SAW, bahawa Nabi bersabda, di antara tanda-tanda hampir tiba hari kiamat itu ialah lelaki menyerupai perempuan. Lelaki menyerupai pakaian perempuan dan perempuan menyerupai pakaian lelaki. Dalam keadaan yang sedemikian, kata Nabi, tidak dapat membezakan di antara lelaki dengan perempuan. Oleh kerana dia memakai pakaian lelaki, maka kita pun tak tahu kata dia perempuan. Oleh kerana dia pakai pakaian perempuan, kita pun tak tahu kata dia tu lelaki. Saya pun bukan kenal Sajat pun. Boleh kenal sebab diviralkan dia pergi Mekah pakai telekung. Kalau jumpa kat jalan, silap-silap tanya siapa nama. Saya Siti Sajat, Solo ni. Ya ke? Boleh jadi isteri saya? Boleh. Kita pun masuk Minang dia. Rupa-rupanya, loh Sajat. Nanya. Kalau kita tengok Kuala Lumpur tuan-tuan, kita ni dekat dengan Kuala Lumpur, tuan-tuan tengok yang ada dekat sekitar Kuala Lumpur. Kadang-kadang kita pun tengok, lelaki ke perempuan, lelaki ke perempuan. Kalau tengok dia make up, kanlah orang perempuan. Tapi yang sini insya-Allah ada orang make up sini hebat. Sebab tu tuan-tuan tak lari mana-mana. Ini cerita ni yang di Pasir Berdengung sana tu. Kalau kita tengok wanita-wanita hari ni, kalau nak dibuat pertandingan make up dengan golongan apa orang kata maknyah ni, kalah, menang mereka. Dia punya make up je tu macam dengan perempuan. Kita pun pelik, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Nak tahu lelaki perempuan, bagi dia marah sikit, baru keluar suara garau dia. Waktu tu tu dia kau. Baru kita tahu. Maka sebab itulah dalam konteks ini kita kena faham bahawa yang Nabi sebut itu bahawa
Ya, antara tanda-tanda yang Nabi sebut tu semuanya boleh dikatakan hampir berlaku belaka dah. Itu tanda-tanda kecil. Hampir semua yang Nabi sebut tu dah boleh dikatakan berlaku belaka dah. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan daripada Huzaifah ni, lelaki berpakaian wanita, wanita berpakaian lelaki, ini adalah sebahagian daripada perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Kaum Nabi Allah Lut, Nabi Allah Lut ni kaum dia. Sebab tu kalau kita baca di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, ataupun kita baca di dalam kitab yang berkaitan dengan liwat, maka akan disebut di sana antara lainnya Imam Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi dia menukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, sesungguhnya, kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya kaum Nabi Allah Lut ni dia melakukan banyak dosa-dosa. Tapi kita biasa sebut, bila mana kita menyebut kaum Nabi Allah Lut, maka pada kotak minda kita hanya sinonimkan dia, ataupun kita hubung kaitkan dia dengan apa? Dengan homoseks. Lelaki kepada suka lelaki, perempuan suka perempuan. Itu saja. Sebenarnya banyak lagi perbuatan-perbuatan kaum Nabi Allah Lut yang mereka lakukan. Maka sebab itulah kata Imam Al-Qurtubi, yang mana dia menukilkan daripada apa yang disebut oleh Ibnu Abbas, dia kata sesungguhnya kaum Nabi Allah Lut ni dia melakukan banyak dosa selain daripada dosa seksual. Itu yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Lut. Ya, antaranya apa? Kaum Nabi Allah Lut ni mereka suka zalim menzalimi antara satu sama lain. Jadi kita hari ni, kalau kita pun suka zalim menzalimi antara satu sama lain, sama-sama penduduk, sama-sama teman kita, maka sebenarnya kita sedang melaksanakan ataupun melakukan perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Kita suka memaki hamun, ini perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Ada satu lagi yang saya baca kadang-kadang menarik, tengok di situ apa dia. Kaum Nabi Allah Lut ni rupanya dia suka kentut dalam majlis. Bukan tak boleh kentut, kalau tuan-tuan nak terkentut, kentutlah. Kadang-kadang kita ni tak boleh nak tahan sangat dah. Dia nak keluar juga, tak apalah kentutlah. Bukan elok pun kalau tahan angin tu pun. Tapi janganlah sampai dia kentut berok, puas hati. Memanglah dia puas hati, dia yang kentut tu. Kawan yang menghidur tu tak puas hati. Itu rupanya salah satu daripada perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Dan kaum Nabi Allah Lut ni juga, mereka suka menyabung ayam. Dia suka menyabung ayam ataupun laga kambing. Itu perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Kita hari ni suka apa? Laga burung. Kadang-kadang laga burung itu pun antara amalan-amalan yang ada orang katakan hubung kait. Dan salah satu juga yang disebut oleh Nabi tadi, iaitu perbuatan kaum Nabi Allah Lut juga, iaitulah kaum perempuan dia suka memakai pakaian menyerupai kaum lelaki, dan kaum lelaki suka memakai pakaian menyerupai kaum wanita. Itu antara perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Maka sebab itulah dengan perbuatan-perbuatan inilah yang kadang-kadang kita tak sedar kemurkaan Allah itu datang. Kan Allah dah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut apa di dalam Al-Quran? Kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Kalau kita melihat yang dikatakan zaharal fasad, telah berlaku kerosakan di mana? Fil barri, iaitu di darat, wal bahri, di laut. Berlakunya kerosakan di darat maupun di laut. Semua ini berlaku sebab apa? Allah dah bagi tahu sebabnya. Bima kasabat aydin nas, disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan manusia. Hari ini kita kelang kabut ya, dengan suasana Covid. Tengok dulu dah nak rasa lega dah. Rupanya dia naik balik hari ni. Kita dah mula risau balik. Tuan-tuan tak tahulah, saya risau. Sebab bila Covid berlaku, apabila PKP dibuat balik besok nanti, mula kita tak boleh ke mana-mana. Maka bila kita tengok balik, kenapa Allah berikan benda ini? Sebab ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak sedar.
kita sedang lakukan. Sebab tu kalau kita baca apa yang disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar dia kata apa? Dia kata bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menyekat bencana-bencana yang ada ini. Sedangkan dia kata ramai orang bercita-cita berhajat, kira mana Allah tarik balik bencana yang ada ini, Allah tarik balik COVID yang melanda ini supaya tidak ada. Ramai orang yang bercita-cita dan berhajat nak mengunjungi kedai kopi, nak duduk kedai mamak, kena teh tarik, kena capati. Yang tu saya tambah lah, bukan Syekh Al-Azhar sebut. Syekh Al-Azhar sebut ramainya orang bercita-cita nak ke kedai kopi. Sampai dalam tu dia sebut. Pergi kedai kopi buat apa? Kena roti canai mamak. Dia kata ramai orang bercita-cita nak ke kedai kopi berbanding dengan tak ramai yang nak bercita-cita nak pergi ke masjid surau. Ini sebabnya Allah tidak tarik lagi. Semua ni perbuatan siapa? Manusia. Itu yang dikatakan tadi, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan dan tangan-tangan manusia. Bila manusia ini dia tidak faham tentang akidah, dia tak sedar bahawa dia sepatutnya dia mengikut apa yang dianjurkan dalam akidah. Beriman kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang maha mengetahui. Sampaikan yang tidak bergerak di bibir tetapi berdetik di hati pun Allah tahu. Kalau dia sedar Allah macam tu, dia tak akan berani buat benda mungkar. Kalau dia tidak ada akidah yang betul, dia tidak akan mengimani adanya malaikat yang membuat catatan, khiraman katibin. Malaikat ni mencatat. Tapi bila dia tak sedar yang adanya malaikat mencatat, maka sebab tu dia akan minum arak di tempat-tempat yang tertutup. Dia kata orang tak lihat. Dia lupa yang Allah sedang melihat dia. Malaikat kiri kanan ni, Raqib wal Atid, sedang membuat catatan. Nak tunjukkan bahawa dia tak boleh lari. Semua itu ada di dalam penilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau akidahnya betul, maka mereka tidak akan menipu timbangan, sukatan ketika mana pembeli, orang yang berurusan dengan mereka tidak mengetahui. Dia tak akan buat tipu. Dan kalau mereka sedar, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, maka mereka tidak akan berzina walaupun tidak diketahui oleh isteri sendiri, tidak diketahui oleh ahli keluarga sendiri, tidak diketahui oleh masyarakat yang ada di sekeliling dia, tetapi dia sedar Allah Maha mengetahui. Tak akan berlaku. Tapi oleh kerana mereka tidak meyakini adanya Allah yang sedang melihat. Tanya, Tuhan kamu siapa? Allah. Tapi dia tak tahu bahawa Allah tu Tuhan yang maha segala-gala. Sebab tu kitab yang kita baca ni dah lepas dah, tentang beriman pada Allah. Cuba kita balik, rujuk, tengok balik. Tuan-tuan tengok yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dia sampai beriman kepada Allah ni. Kalau dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia sebut di sana ada 14 perkara yang perlu kita buat. Mengiktiqadkan 14 perkara ni, baru nampak yang kita ni sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dalam 14 perkara tu, kalau tuan-tuan tengok balik, yang pertama dia sebut di sana, iaitu kita wajib mengiktiqad bahawa Allah lah yang menciptakan alam ini dan Allah lah yang menguruskannya. Itu yang pertama. Allah yang buat alam ini, dia yang uruskan. Dia jadikan kita, dia uruskan kita. Macam mana nak bagi makan kepada kita, macam mana nak bagi tempat tinggal kepada kita, semua Allah yang uruskan. Bukan dia buat tinggal. Manusia ni kadang-kadang ada macam tu, sampai orang kata, pedih juga telinga kadang-kadang dengar. Pandai buat anak je, jaga anak tak pandai. Itu manusia ya. Buat anak ya. Anak ni pun bukan benda lain dia kena jaga. Tapi Allah ni seluruhnya dia menciptakan dan dia juga mengurus takdir. Yang pertama. Yang kedua, mengiktiqadkan dalam diri kita bahawa Allah lah Tuhan yang selayaknya dipuji. Allah lah yang paling berhak kita puji. Sebab apa? Dalam Al-Quran selalu kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
Sebab apa kita puji dia? Kerana dia beri semua. Orang kafir pun dia beri rezeki, yang beriman pun dia beri. Kamu semayang pun aku bagi, kamu tak semayang pun aku bagi. Tapi ingat, di akhirat besok aku mengasihi mereka yang beriman. Maka selayaknya Allah. Dan yang ketiga dia letak di awal juga tu, yang ketiga. Selalu juga saya sebutkan bahawa yang ketiga apa disebutkan di sana? Orang yang mengakui dia beriman kepada Allah, dia kena mengiktiqad bahawa petunjuk Allah lah sebenar-benar petunjuk. Petunjuk Allah lah sebenar-benar petunjuk. Apa dia? Al-Quran. Maka sebab itu, kita ni sebagai orang ahli sunnah wal jamaah, dia kena berpegang kepada Al-Quran, kena berpegang kepada hadis. Kemudian Al-Quran kita tengok tak ada, rujuk kepada hadis. Al-Quran tidak ada, hadis pun tak ada, dinyatakan secara terang. Maka kita boleh di sana qiyas, kita boleh ijtihad dengan ilmu yang ada. Jadi kita nak ijtihad itu kena ada ilmu. Kena ada ilmu baru boleh ijtihad. Tetapi bila mana kita baca di dalam beriman kepada Allah, perkara yang ketiga disebutkan di sana bahawa mengiktiqad bahawa petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk. Maka saya katakan apa? Saya katakan tuan-tuan, dalam kita duk buat SOP agak-agaknya lah mereka yang mempunyai autoriti, yang duduk di jabatan agama, mereka yang duduk di jabatan mufti, mereka yang mempunyai kelayakan untuk membuat panduan kepada kita, adakah mereka ini solat istikharah dulu sebelum mereka buat keputusan? Pening tu kadang-kadang bila kita katanya tu, mereka kata, takkan ustaz nak pertikaikan mufti. Tak, mufti bukan lesen masuk syurga. Saya yang datang mengajar ni pun bukan lesen masuk syurga. Kita ni kena buat mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka bila Allah lah sebagai pemberi petunjuk sebenar-benarnya, setelah mana kita dah buat keputusan, ya, berbincang semua, akhirnya kita kata marilah sama-sama kita solat istikharah, kita mohon Allah tunjuk kepada kita apakah tindakan yang terbaik yang mesti kita buat. Sebab tu hari ni kita tengok ada di kalangan ustaz-ustaz yang petikai, ni semayang jarak-jarak ni sesuai ke ni? Dah mula dah. Sebab dia ni lari daripada beberapa konsep berjamaah. Tapi ada benda yang kita kata memang patut. Sebab kalau kita baca dalam SOP, dia kata apa? Bila kita nak datang solat, eloklah disarankan kepada seluruh jamaah, ya, berwuduk terlebih dahulu daripada rumah masing-masing. Ya, ini memang kita sokong. Sebab dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi menyatakan bahawa barang siapa berwuduk dengan sempurna daripada rumahnya, lalu dia melangkah kaki menuju ke musalla, menuju ke surau masjid untuk menunaikan salat fardu, maka kata Nabi SAW, setiap langkah yang dia langkah itu Allah akan menghapuskan, memadamkan seluruh dosa. Dan langkah yang berikutnya Allah akan meningkatkan darjat. Jadi eloklah kita ambil wuduk di rumah. Sebab bila kita berwuduk siap daripada rumah, kita datang, Allah berikan segala dosa-dosa yang kita lakukan, sedar ataupun tidak, maka Allah ampunkan dosa kita. Dan bukan setakat Allah ampun, malah Allah tingkatkan lagi kepada kita akan darjatnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang berwuduk dengan sempurna, lalu dia datang ke rumah Allah, datang ke surau masjid untuk menunaikan salat fardu, sebenarnya dia sudah menjadi tetamu kepada Allah. Bila dia menjadi tetamu kepada Allah, kata Nabi SAW, maka berhaklah dia mendapat layanan kemuliaan daripada Tuan empunya rumah, kerana kita adalah tetamu. Maksudnya bila kita datang dalam keadaan berwuduk, kita ni hari ni sebagai tetamu Allah. Itu kuliah subuh pagi tadi di Subang saya sebut, tuan-tuan, nak jadi tetamu orang-orang kenamaan ni tuan-tuan ingat senang. Saya Perdana Menteri bertukar ganti dah. Ni Perdana Menteri dah 8 nak masuk 9 kan hari Selasa ni. Seorang Perdana Menteri tak pernah panggil saya pergi jadi tetamu rumah dia lagi. Okay. Padahal saya, inilah Perdana Menteri saya, inilah Perdana Menteri saya, tak panggil saya, kesian kat saya.
Wakil rakyat sama juga. Dulu kita undi dia pun dia tak pernah panggil pergi rumah dia jadi tetamu. Jadi dalam ramai-ramai itu adalah seorang dulu menteri besar. Dia jemput saya pergi jadi tetamu dia. Tak apa angin entahlah, tiba-tiba telefon. Ustaz datang, dia kata kita minum-minum kopi ke kat rumah. Saya kata datang kat rumah. Datang kat rumah. Saya pun pergilah rumah menteri besar, tapi bukan menteri besar Selangor, luar pada Selangor. Saya pun pergi. Saya pergi rumah dia lah. Dia telefon suruh pergi rumah. Sampai depan rumah, biasalah rumah menteri besar, dengan pengawal apa semua, polis penuh kat depan. Saya sampai depan. Cik nak jumpa siapa cik? Saya nak jumpa menteri besar. Cik ada appointment? Ada appointment. Sekejap ya. Dia pun cek. Tak ada appointment. Ada, saya kata. Saya ada appointment dengan dia hari ni. Dia suruh saya datang. Pukul 5.30 nak jumpa. Lepas tu, dia pun telefon pula. Saya rasa dia telefon, biasa dia telefon PA. Telefon PAMB. PAMB kata tak ada. Tak ada cik. PA kata tak ada. Telefon pula setiausaha sulit, setiausaha peribadi, setiausaha politik, semua pakat kata tak ada. Mana dia nak bagi saya masuk? Tak boleh cik, dia kata tak ada. Saya kata ada. Menteri besar telefon saya, dia telefon pakai telefon personal, bukan telefon pejabat. Suruh dia punya SU tanya menteri besar. Dia pun takut juga nak tanya bos dia. Tapi kita duduk situ sebab kita kata dia telefon. Bukan saya telefon dia cik, dia telefon saya. Barulah dia pun telefon dia. Oh betul-betul cik. Dia kata, cik masuk. Cik siapa? Saya Ustaz Syukri. Saya datang daripada Ulu Selangor. Oh jauh tu. Masuk. Rupanya walaupun dia telefon kita nak jadi tetamu, seksa nak dapat masuk. Baru menteri besar tu, bukan dia Perdana Menteri lagi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia buka pintu masjid, pintu surau, datanglah kamu jadi tetamu. Tak datang-datang juga. Ni yang lain lah. Yang tak datang tu, harap-harap dengar lah. Lepas dia datang lah ya. Kerana rugi tuan-tuan bila kita tidak datang masjid, surau, tak solat. Sebab ada juga hadis Nabi, malam ni kita akhirkan di sini sajalah. Iaitu ada satu hadis Nabi di mana Nabi sebut diharamkan anggota sujud bagi anak cucu Bani Adam. Haram apa? Diharamkan neraka bagi anggota-anggota sujud anak cucu Nabi Adam. Nak tunjukkan bahawa anggota sujud kita ada berapa ni? Dahi, tangan, lutut, kaki. Anggota ini dah dijamin oleh Nabi takkan dijilat api neraka. Tapi kalau kita sayangkan kepada anak kita, tolonglah pujuk mereka, rayu mereka, datanglah wahai anakku, janganlah kamu tinggalkan solat. Marilah kita sama-sama solat, lakukanlah ibadah. Kerana ayah sayang kat kamu, ayah bagi duit, bagi kereta hebat, bagi pekerjaan yang cantik, tapi besok kamu dihumban dalam neraka. Ayah sedih. Oleh kerana ayah sayang, marilah kita solat. Kerana setidak-tidaknya anggota solat kamu itu telah dijanjikan oleh Nabi SAW, Allah tidak akan masukkan ke dalam neraka. Jadi mudah-mudahan kita dapat selamat dunia dan selamat juga di akhirat nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan melihat tentang al-alamatul al-kubra. Kita baru selesai membicarakan tentang al-alamatul as-sughra, tanda-tanda kecil kiamat, dan insya-Allah pada pertemuan yang datang kita akan bincang tentang al-alamatul al-kubra, tanda-tanda besar kiamat, iaitu terbitnya matahari daripada sebelah barat. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Fahamkanlah ya Allah kami dengan agamamu, permudahkan bagi kami, ahli keluarga kami dalam melaksanakan segala tuntutan agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami pohon kepadamu ya Allah, jadikanlah segala amalan kami sebagai satu ibadah ya Allah, dan ibadah kami sebagai ibadah yang diterima-Mu ya Allah. Ya Allah, kami cukup yakin benar yang disebutkan oleh junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, dikurniakan syurga oleh-Mu ya Allah. Oleh itu kami merayu kepadamu, jadikan diri kami ini
kedua ibu bapa kami, anak isteri dan mereka yang berada di dalam tanggungan dan jagaan kami ya Allah, seluruh jamaah yang hadir pada malam ini yang mendengarnya juga ya Allah, seluruh masyarakat Islam yang berada di sekitar taman kami ini ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia, jadikan kami dan juga mereka di kalangan hamba-Mu yang Kau kurniakan kelancaran lidah dan bibir agar kami dapat melafazkan kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.